On January 1959, a group of 10 experienced mountaineers from the Ural Polytechnic Institute set off on an expedition to the Otorten Mountain in the former Soviet Union. At the outset, one member of the team decided to turn back because of severe joint pain. He never saw his friends again. On February 26th, just 1 month after the expedition began, a rescue team found the group's tent cut open from the inside. All 9 mountaineers were found dead within 1,300 meters from the tent in a macabre scene that led to a controversial 3-month investigation. The authorities finally concluded that a compelling natural force had caused the death of the mountaineers. Kisah Dyatlov Pass atau insiden laluan Dyatlov sudah pasti menjadi salah satu kisah kegemaran buat penggemar kisah misteri. Jalan ceritanya seolah-olah seperti dalam filem survival seram di mana 9 orang pendaki telah ditemui mati dalam keadaan ngeri tanpa diketahui punca sebenar yang menyebabkan kematian mereka. Kisahnya bermula pada 25 Januari 1959 apabila sekumpulan pendaki berpengalaman yang terdiri daripada penuntut Polytechnical Institute memulakan perjalanan ekspedisi mereka untuk menuju ke kawasan pergunungan salji di bahagian utara Ural, Sverdlovsk Oblast, Rusia dengan menaiki kereta api. Kumpulan pendaki yang diketuai oleh Igor Dyatlov itu terdiri daripada 8 orang lelaki dan 2 orang wanita. Sebaik saja tiba di Vizhai, kumpulan Dyatlov tersebut telah menaiki lori menuju ke Otorten. Matlamat sebenar pendakian mereka ketika itu adalah untuk mencapai puncak gunung yang terletak di bahagian utara kawasan tersebut. Ekspedisi itu bagaimanapun menjadi kekurangan apabila salah seorang daripada mereka yang bernama Yuri Yudin terpaksa menarik diri pada saat-saat akhir kerana telah jatuh sakit. Mengikut rancangan asal kumpulan Dyatlov itu, mereka sepatutnya pulang semula ke Vizhai pada 11 Februari ataupun akan mengalami sedikit kelewatan dari tarikh tersebut. Namun selepas hari demi hari berlalu, masih tiada sebarang perkabaran berita tentang mereka. Menjelang 20 Februari 1959, pihak berkuasa telah melancarkan operasi pencarian dengan skala besar-besaran yang turut disertai oleh anggota keluarga, guru-guru dan kenalan mereka. Petunjuk pertama berjaya ditemui pada hari ke-6 operasi pencarian. Kemah kumpulan Dyatlov yang sudah koyak teruk akibat dikoyakkan dari dalam itu dikesan berada di Kholat Shah, iaitu gunung yang digelar oleh penduduk tempatan sebagai Gunung Kematian. Kesan tapak kaki mereka juga telah ditemui di luar kemah hingga ke kawasan hutan berhampiran. Ini bermaksud kumpulan Dyatlov seolah-olah telah melarikan diri daripada sesuatu. Mayat Krivonischenko dan Dorosenko merupakan antara mayat terawal yang ditemui. Mayat mereka berdua yang hanya berpakaian seluar dalam dan berkaki ayam itu ditemui di kawasan bawah batang pokok. Berdasarkan penemuan kulit yang melekat pada batang pokok tersebut memberi teori awal bahawa kedua-dua mangsa telah cuba untuk memanjat pokok bagi meninjau kawasan tapak perkemahan mereka. Sementara itu, mayat Dyatlov, Kolmogorova dan Slobodin yang ditemui tidak jauh dari tapak perkemahan. Mereka bertiga disyaki mati ketika sedang cuba untuk berpatah balik ke kawasan kemah. Mayat Dyatlov pula dilihat dalam keadaan posisi yang cuba untuk melindungi kepalanya daripada sesuatu. Slobodin ditemui dalam keadaan meniarap dengan tengkoraknya retak manakala mayat Kolmogorova telah berlumuran dengan darah. Saki baki mayat mangsa hanya berjaya ditemui pada 2 bulan berikutnya. Mayat Zolotaryov, Tibiaux Brignolel, Kolevatov dan Dubinina yang tertimbus dalam salji dikuatiri menjadikan mereka antara yang terawal menemui ajal. Mayat mereka semua ditemui dalam keadaan berpakaian lengkap dengan Zolotaryov memakai topi serta baju Dubinina, manakala kaki Dubinina berbalut dengan seluar Krivonischenko. Tibiaux Brignolel dipercayai mengalami nasib yang sama seperti Slobodin dengan tengkoraknya retak. Zolotaryov dan Dubinina pula telah mengalami kecederaan yang parah pada bahagian organ dalaman mereka. Dikabarkan, lidah Dubinina hilang akibat dikerat semasa hidup. Bagaimanapun menerusi dokumentari Lemino yang berjudul The Dyatlov Pass Case, laporan perubatan Dubinina hanya menyatakan bahawa lidahnya hilang. Tiada sebarang butiran yang mengatakan lidah Dubinina dikerat, ditarik, digigit dan sebagainya. Berdasarkan laporan bedah siasat rasmi kes Dyatlov ini,
punca kematian hampir kesemua mereka adalah disebabkan hipotermia. Namun, ramai pihak yang mempercayai bahawa Dyatlov dan rakan-rakannya telah berdepan dengan satu bencana dahsyat pada malam kejadian. Timbul beberapa teori yang menjelaskan tentang apa yang telah berlaku kepada mereka semua. Teori pertama adalah akibat runtuhan salji. Runtuhan salji yang melanda pada malam kejadian itu menyebabkan suasana menjadi huru-hara dan panik kepada mangsa. Mangsa kemudian terpaksa mengoyakkan kemah dari dalam untuk melarikan diri kerana berasa bimbang akan berlakunya runtuhan salji susulan. Walau bagaimanapun, teori ini ada lompongnya memandangkan kecederaan yang dialami mangsa diperoleh sewaktu mereka berada di luar kemah. Lagipun, mereka semua merupakan pendaki yang sangat berpengalaman. Jadi, agak mustahil untuk mereka menanggalkan pakaian dalam situasi genting sedemikian. Teori kedua adalah angkara Puak Mansi yang tinggal tidak jauh dari tapak perkemahan itu. Dikabarkan telah berlakunya satu pergaduhan antara kumpulan Dyatlov dan Puak Mansi. Semuanya gara-gara berpunca daripada kepercayaan Puak Mansi tentang kawasan pergunungan tersebut. Teori ini sangat lemah kerana Puak Mansi sendiri merupakan antara sukarelawan yang terlibat dalam operasi pencarian kumpulan Dyatlov. Seperkara lagi, Puak Mansi tidak mempunyai sebarang peraturan yang membenarkan mereka untuk menyerang mana-mana pihak. Teori ketiga, uji kaji tentera yang juga merupakan teori hangat diperdebatkan. Kumpulan Dyatlov berkemungkinan telah terserempak dengan sekumpulan tentera yang sedang melakukan uji kaji senjata atau menemui sebuah makmal rahsia. Pihak tentera yang enggan rahsia mereka terbongkar terus bertindak dengan serta-merta untuk membunuh kumpulan Dyatlov. Teori ini disokong oleh Yuri Yudin kerana dia sendiri telah menemui beberapa barangan di tapak perkemahan yang bukan milik rakan-rakannya. Namun, mengikut laporan tiada sebarang penemuan rekod bukti uji kaji senjata dijalankan di tempat kejadian. Malah, sisa radioaktif yang ditemui pada pakaian mangsa tidak memberi sebarang perkembangan siasatan. Teori keempat, kemunculan UFO yang dicetuskan sendiri oleh salah seorang penyiasat kes Dyatlov iaitu Lev Ivanov. Menurut Ivanov, dia telah mendapati beberapa permukaan pokok terbakar. Teori ini bagaimanapun dianggap paling mengarut kerana tiada sebarang bukti kukuh untuk mengaitkan kewujudan makhluk asing di tempat kejadian. Lagipun Ivanov sendiri sebenarnya yang begitu taksub dengan UFO. Teori kelima, dibunuh oleh makhluk Yeti. Mengikut cerita rakyat Nepal, Yeti adalah sejenis makhluk bersalji yang digambarkan menyerupai berok atau Bigfoot dan mempunyai saiz tubuh badan besar daripada manusia normal. Menerusi sekeping foto dalam kamera milik Thibault Brignolil, terdapat satu imej yang didakwa sebagai Yeti. Bagaimanapun, jika foto tersebut diperhatikan dengan betul-betul, imej itu berkemungkinan adalah salah seorang anggota kumpulan Dyatlov sendiri. Lagipun memang tiada sebarang tanda serangan atau kesan tapak kaki haiwan ditemui di tempat kejadian. Satu perkara yang memang tidak boleh dipertikaikan, kewujudan makhluk Yeti masih tidak pernah berjaya dibuktikan hingga ke hari ini. Teori keenam adalah ejen KGB. KGB merupakan badan penyiasat untuk kerajaan Soviet Union. Salah seorang kumpulan Dyatlov yang didakwa sebagai ejen pengintip telah menyertai ekspedisi untuk menghantar sampel radioaktif kepada ejen CIA. Namun, pertemuan itu telah bertukar menjadi pergaduhan hingga menyebabkan seluruh kumpulan Dyatlov terkorban. Individu yang dipercayai sebagai ejen itu adalah Zolotaryov, memandangkan dia adalah antara yang paling berusia serta mempunyai sejarah karier ketenteraan dengan kerajaan Soviet. Teori ini bagaimanapun dinafikan sekeras-kerasnya oleh ahli keluarga Zolotaryov. Teori ketujuh, iaitu teori infrabunyi yang diasaskan oleh Donny EHR. Dia berpendapat bahawa semua kumpulan Dyatlov mati akibat serangan infrabunyi yang boleh mencetuskan rasa panik kepada manusia. Bagi Donny, teorinya ini adalah penjelasan yang paling logik sebagai punca sebenar kematian kumpulan Dyatlov. Yuri Yudin yang meninggal dunia pada tahun 2013 pernah berkata, "Jika aku diberikan peluang untuk bercakap dengan Tuhan, cuma satu soalan yang akan aku ajukan. Apa yang berlaku terhadap rakan-rakanku pada malam itu? Adakah satu hari nanti kemalangan yang menimpa kumpulan Dyatlov pada malam itu akan berjaya dirungkai atau ia akan kekal menjadi misteri buat selama-lamanya?"
Satu kes teori konspirasi Rusia yang mungkin tidak akan pernah terbongkar. Bagaimanapun perkembangan terkini pada bulan Julai 2020 yang lalu, pihak berkuasa Rusia akhirnya mengesahkan bahawa punca sebenar kematian 9 pendaki dalam insiden Dyatlov Pass adalah disebabkan hipotermia di mana semua mangsa telah melarikan diri dari kemah susulan berlakunya runtuhan salji. Jadi kes yang menjadi misteri selama 6 dekad ini akhirnya dianggap selesai dan telah ditutup.